Okey, selamat pagi kelas. Selamat pagi, Cikgu. Okey, apa khabar, sihat? Sehat, masih bersemangat. Okey, sudah ke ni, sudah sarapan? Sudah, Cikgu. Okey, baguslah kalau sudah sarapan. Jadi mesti semangat untuk sesi pembelajaran kita hari ni ya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, biasa cikgu akan nampakkan kamu 1-2 gambar. Okey, boleh nampakkan slide cikgu? Boleh, Cikgu. Okey, berdasarkan gambar ni, apa yang dapat kamu perhatikan? Gambar hospital, Cikgu. Kemudahan hospital. Okey, ini adalah hospital kan? Okey, gambar kedua pula? Tanda sawam. Okey, tandas awam. Okey, berdasarkan uh, gambar ni, kita akan belajar unit yang baru lah dalam unit 10, iaitu berkaitan dengan kemudahan awam dijaga bersama. Jadi yang gambar tadi seperti hospital dengan tandas yang cikgu bagi tengok kamu tadi, itu adalah kemudahan awam yang disediakan untuk kita semua. Okay? Jadi dalam unit 10 ni kamu akan ada belajar nilai lah. Okay, sebelum tu cikgu lupa lagi. Kamu boleh buka buku teks muka surat 111. Okay, 111 kamu Oke, boleh buka. Cikgu. Boleh buka buku teks dan kamu kena sediakan alat tulis dan buku nota macam biasa untuk kamu salin nota-nota penting. Okey? Okey, dalam unit 10 ni, kemudahan awam dijaga bersama, kamu akan ada belajar beberapa nilai lah. Okey, antaranya adalah kerjasama, patriotisme, kesederhanaan, berterima kasih dan juga bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni adalah nilai yang paling penting lah, paling utama untuk dalam unit ni. Dan dalam unit ni juga akan belajar beberapa perkara, iaitu berkaitan dengan kemudahan-kemudahan awam yang ada di negara kita. Lepas tu cara menjaga kemudahan yang disediakan. Ketiga, kamu akan belajar mengenai kepentingan dalam menjaga kemudahan awam dan juga kamu akan dapat tahu apa itu vandalisme. So kita akan pergi kepada konsep ataupun definisi kemudahan awam. Okey. Kemudahan awam ni adalah satu perkhidmatan dan infrastruktur yang disediakan oleh pihak yang berkuasa ataupun kerajaan untuk keperluan orang ramai. Okey, untuk keperluan orang ramai seperti bekalan elektrik, jambatan dan jalan raya, dan yang seperti yang kamu nampak gambar tadi cikgu bagi, itu adalah kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan untuk kita dan semua orang. Okey, itu adalah konsep kemudahan awam. Okey, sekarang kita pergi kepada sebelum tu kemudahan awam ni juga adalah merupakan hak milik kita bersamalah. Kita semua ada hak untuk menggunakannya. Jadi dia tidak boleh dijual ataupun dipinjam milik. So ini adalah kemudahan untuk semua kita. Okey, sekarang kita pergi kepada jenis-jenis kemudahan. Okey, jenis-jenis kemudahan awam iaitu kamu tengok sendiri dalam buku teks muka surat 112. Di situ ada beberapa jenis kemudahan awam lah. Antara dia adalah hospital, transit aliran ringan ataupun LRT, pusat transformasi bandar ataupun UTC, perpustakaan, taman permainan, dewan orang ramai dan sebagainya macam tandas awam dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh kemudahan tu lah. Okey, ini UTC yang berada di Kuala Lumpur. Okey. Yang ini adalah Pusat Perubatan Simon Darby ataupun hospital. Ini adalah LRT. Okey, ini adalah LRT. Okey, sekarang kita pergi pula kepada cara dalam menjaga
kemudahan awam serta kepentingan kita untuk menjaga kemudahan awam ni lah. Okey. Cara yang pertama adalah mematuhi peraturan yang telah disediakan. Supaya apa? Supaya kita dapat memastikan peralatan yang digunakan tu berada dalam keadaan yang baik lah. Okay, contohnya tandas awam sendiri. Kita kena patuhlah peraturan dia. Contoh, jangan menconteng tandas awam dan menyiram cikgu lepas guna siram. Yes, guna pam tandas sebelum selepas digunakan itu bagi memastikan ataupun tidak merosakkan sinki, itu bagi memastikan peralatan dalam keadaan baik. Ataupun macam hospital sendiri ataupun taman permainan, kamu janganlah kasih rosak-rosak di situ supaya peralatan dia berada dalam keadaan yang baik. Kamu kena patuhlah peraturan yang telah disediakan. Okey, yang kedua pula adalah mengepam air setelah menggunakan tandas awam seperti yang cikgu katakan tadi. Seperti kawan kamu cakap tadi juga, pam air setelah menggunakan tandas awam. Situ kepentingan dia supaya apa? Untuk kita menghindarkan bau-bau yang tidak menyenangkan ataupun bau busuk. Yalah, tandas kan mesti ada bau-bau yang busuk kalau tidak Ya cikgu, betul. Yes. Okey, jadi kamu harus mengepam air setelah menggunakan tandas awam sebab tandas awam ni bukan kamu saja yang guna, semua orang guna. Mungkin pelancong pun akan guna. Tidak. Jadi kamu kena jagalah dengan baik. Okey, yang ketiga pula, boleh tolong satu orang baca? Tidak menconteng dinding. Baca semua kah cikgu? Ya, baca semua. Okey, kepentingan untuk mengelakkan untuk mengekalkan imej yang bersih dan selesa. Okey, tidak menconteng dinding. Okey, tidak menconteng dinding di sini. Contohnya macam tandas awam tu ataupun hospital ke, taman permainan ke, di situ janganlah kamu conteng-conteng dia punya dinding, mengasih rosak begitu. Di situ supaya kita dapat mengekalkan imej yang bersih dan selesa lah. Maksudnya kalau tandas awam kita diconteng-conteng dikasih rosak, dia boleh memburukkan lagi nama negara kita lah. Kalau contohnya pelancong datang mau menggunakan tandas awam tu, tapi tandas awam tu tidak bersih, lepas tu diconteng dinding dia, jadi mungkin dia akan balik ke negara dia akan bercerita-cerita pasal kita punya kemudahan awam di negara kita lah. Jadi itu dia boleh memburukkan imej kita punya nama negara lah. Okey. Yang seterusnya adalah tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okey, supaya apa? Supaya persekitaran kita sentiasa bersih dan kemas. Contohnya dalam perpustakaan. Bolehkah buang sampah di dalam perpustakaan? Tidak boleh. Okey, pandai dia. Perpustakaan kita tidak boleh membuang sampah di merata-rata perpustakaan tu, ataupun di hospital ataupun di LRT dilarang membuang sampah di merata-rata tempat supaya kita dapat mengekalkan persekitaran yang bersih, kemas, cantik, sedap mata memandang dan sebagainya. Okey, itu adalah cara-cara kita menjaga kemudahan awam. Okey, cara yang lain adalah melaporkan kerosakan kemudahan awam kepada pihak berkuasa. Di situ contohnya kalau macam ada peralatan ataupun kemudahan yang rosak, macam tandas awam rosak ke sinki dia, kamu kena laporkan kepada pihak yang berkuasa lah supaya dia dapat membaiki pulih kemudahan yang disediakan. Okay. Sekarang kita pergi pula kepada jenis perbuatan
vandalisme dan juga kesan vandalisme. Okey, siapa tahu maksud vandalisme? Menconteng, cikgu. Merosakkan Okey, kemudahan. okey, pandai. Okey, vandalisme ni bermaksud perbuatan yang merosakkan harta benda awam yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Okey, vandalisme adalah perbuatan yang tidak baik yang mana yang merosakkan harta benda yang telah disediakan oleh kerajaan. Okey, di sini cikgu bagi contoh perbuatan vandalisme, antaranya adalah menconteng dinding dan pintu tandas awam. Itu adalah salah satu perbuatan vandalisme. Dia conteng dinding, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya di dinding tandas, lepas tu di pintu-pintu tandas. Itu adalah perbuatan vandalisme yang patut kamu elakkan. Okey, yang kedua, boleh tolong satu orang baca? Merosakkan alat permainan di taman permainan. Okey, merosakkan alat permainan di taman permainan. Ini juga adalah salah satu contoh perbuatan vandalisme di mana dia merosakkan alat permainan yang ada di taman permainan. Contohnya, jongkang-jongkit. Itu dikasih rosak. Jadi kanak-kanak ataupun budak-budak tidak dapat bermainlah, tidak dapat menggunakan jongkang-jongkit tu. Lepas tu ayunan tu dirosakkan. Itu adalah salah satu contoh perbuatan vandalisme. Okey. Yang ketiga pula adalah merosakkan pam ataupun sinki tandas. Okey. Itu juga adalah salah satu contoh vandalisme, merosakkan pam ataupun sinki tandas. Okey, kalau lah pam ataupun sinki tandas dirosakkan, tandas awam ni dirosakkan, sudah pasti kita tidak akan dapat menggunakan tandas tu lagi. Jadi kalau contohnya kalau kamu betul-betul mau gunakan tandas tu tapi pam dia rosak, confirm kamu tidak dapat menggunakannya lah. Kamu Tidak selesa, cikgu. Yes, tidak dapat lagi mau pam kalau sudah kamu gunakan. Jadi jadi kamu akan membuatkan tandas tu berbau. Okey. Sekejap, sorry. Okey, seterusnya adalah tentang itu adalah contoh-contoh vandalisme di situ cikgu senaraikan. Okey, contoh yang lain pula memutuskan ganggang telefon awam. Kamu tahu kan ganggang telefon awam macam mana? Ya, cikgu tahu. Ada kan yang ditekan-tekan. Lepas tu itu dirosakkan dia punya tali tu. Jadi kita tidak dapat menggunakan telefon awam tu lagi lah. So itu adalah contoh-contoh perbuatan vandalisme. Jadi daripada perbuatan-perbuatan vandalisme tadi, kita akan dapat kesan dia lah, kesan-kesan negatif yang boleh kita dapatkan. Okey, antara dia adalah membazirkan wang negara yang sepatutnya digunakan untuk tujuan pembangunan. Okey, di sini cikgu boleh bagi contohnya kemudahan tandas awam dirosakkan. Macam tadi yang pam tandas dirosakkan, sinki tandas dirosakkan. Tidakkah dia akan membuatkan negara kehabisan wang untuk membaik pulih sahaja tandas itu ataupun taman permainan yang dirosakkan. Okey, itu adalah kesan yang boleh berlaku di mana kita akan membazirkan wang negara yang sepatutnya digunakan untuk tujuan pembangunan negara kita sendiri. Jadi lamalah lagi untuk kita membangunkan negara kita kalau wang kita habis dekat membaik pulih sahaja dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Okey, boleh faham? Boleh, cikgu. Alright. Okey, sekarang pula yang kedua pula kesan dia adalah menjejaskan imej dan nama baik negara. Ialah kalau vandalisme ni berleluasa,
yang mana menyebabkan semua kemudahan awam yang telah disediakan oleh negara dirosakkan dan tidak dapat digunakan lagi. Dia akan mengakibatkan imej dan nama baik negara kita akan jatuhlah ataupun menjejaskan imej negara kita ni. Sebab kalau kita tengok, Malaysia ni adalah salah satu negara yang menarik perhatian para pelancong disebabkan budaya, berbagai budaya, etnik, lepas tu banyak tempat-tempat yang menarik. Jadi kalau macam Makanan, cikgu. yes, makanan ada banyak. Jadi kalau macam kemudahan awam yang mereka sepatutnya dapat gunakan, pelancong tu dapat gunakan dirosakkan, dia boleh memberikan kesan lah, imej negara kita tu terjejas. Sebab ialah kemudahan rosak, macam mana diorang mau guna lagi. Jadi mereka akan cerita buruk pasal negara kita di negara mereka. Itu adalah kesannya, kesan akibat perbuatan vandalisme ini. Okey, kesan yang terakhir pula adalah menyusahkan orang ramai yang ingin menggunakan kemudahan tersebut. Ini adalah kesan-kesan yang ini adalah kesan utamalah. Ialah kalau contohnya kemudahan awam yang disediakan dirosakkan. Lepas tu cikgu bagi contoh yang lagi dekat tandas awam itu sendiri. Lepas tu dia kalau rosak tidak dapat digunakan, tidakkah akan menyusahkan kita ataupun orang ramai yang mana kalau kita mau gunakan atau contohnya kamu betul-betul sudah mau buang air besar, mau buang air kecil, tandas rosak lagi tiada air. Nah, di situ dia akan menyusahkan kita. Jadi ini adalah antara kesan perbuatan vandalisme ni lah. Okey, di sini boleh faham? Takan ni boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Di sini cikgu tidak senaraikan. Di sini cikgu akan bagi tahu kamu juga bagaimana untuk menangani perbuatan vandalisme ni lah. Okey. Kalau cara untuk kita tangani vandalisme ni adalah dengan melaporkan kepada pihak berkuasa jika mengetahui berlakunya kerosakan kemudahan awam. Okey, seperti yang cikgu katakan di awal-awal tadi di bahagian cara menjaga. Kamu boleh melaporkan kepada pihak yang berkuasa kalau kamu tahu ada kemudahan awam yang dirosakkan. Contoh tandas awam tadi, taman permainan lebih dekat dengan kamu. Kamu boleh melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Yang kedua pula, contohnya adalah dengan cara menasihati. Contohnya kalau macam kawan kamu sendiri yang merosakkan harta benda awam yang disediakan, kamu kena nasihatlah rakan kamu supaya tidak melakukan perbuatan vandalisme. Kamu kena nasihat dengan baiklah supaya dia tidak melakukan perbuatan vandalisme tu. Okey, boleh faham kan? Boleh. Okey, sekarang sebelum kita masuk kepada penutup, kita akan buat satu aktiviti iaitu word wall. Ini cikgu akan share kepada kamu link word wall. Kamu just klik link tu dan masukkan nama kamu. Okey, ada di ruangan chat. Kamu boleh Okey, cikgu. ya, klik dan jawab. Cikgu akan bagi kamu dalam masa 5 hingga 7 minit lah untuk jawab. Okey, jawab soalan tersebut. Boleh kan buka link tu? Japa, cikgu. Cuba dulu. Alright. Bagi yang tidak dapat buka, yang tiada lain, tidak apa, nanti cikgu akan bagi soalan tu dalam grup WhatsApp. Sebab ada juga kawan kamu yang tidak dapat masuk. Boleh buka, cikgu.
Okey, di situ ada 11 soalan jadi kamu jawab. Cikgu akan bagi masa dalam 5 hingga 7 minit. Nanti sudah siap Oke, boleh Cikgu. beritahu cikgu. Alright. Sudah, Cikgu. Cikgu, sudah. Sudah jawab? Okey, di sini kita akan bincang. Okey. Sudah. Okey. Ini. Okey, berapa Am dapat betul? 11. 10/11. Alright. Okey, di sini kita akan bincang. Okey. Okey, berikut merupakan contoh kemudahan awam kecuali. Jawapan dia adalah klinik Sulaiman. Okay, kita bincang yang kamu salah sekejap lah ya. Okay, tengok soalan yang 9. Okay. Ahmed pergi ke pusat UTC untuk mendapatkan kad pengenalan baru.
Kamu tahu juga kan yang pusat UTC ini ada pelbagai perkhidmatan yang dapat disediakan di dalam tu. Kamu tahu juga kan? Ya, cikgu. Okey. Jadi, Ahmad pergi ke pusat UTC untuk mendapatkan kad pengenalan baru. Semasa berurusan di kaunter, Ahmad menggunakan perkataan yang sopan dan nada suara yang sesuai. Ahmad mengamalkan nilai apa? Hemat tinggi. Okey, pandai. Jawapan dia adalah hemat tinggi. Di sini dijawab toleransi. Toleransi ni kan bertolak ansur. Hemat tinggi ni lebih kepada bersopan santun. Okey. Okey, itu sahaja untuk aktiviti. Di sini cikgu boleh nampaklah yang kamu faham dengan sesi pembelajaran kita berkaitan dengan kemudahan awam yang dijaga bersama. Tu kita akan masuk kepada penutup. Kelas kita okey, kita masuk kepada penutup. Di sini cikgu mau satu orang untuk buat seperti biasa buat refleksi. Apa yang kamu dapat pelajari hari ini berkaitan dengan unit ni? Satu orang boleh? Boleh, cikgu saya. Okey, cikgu, refleksi saya mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai masyarakat, kita perlu menggunakan kemudahan awam yang telah disediakan oleh kerajaan dengan sebaik-baiknya supaya tidak berlaku kesan buruk seperti pembaziran wang kerajaan. Selain itu, masyarakat lain tidak dapat menggunakan kemudahan awam tersebut dan sebagainya. Dan kita perlu juga menjauhkan diri daripada sikap vandalism dan bukan dan cikgu, supaya kemudahan awam itu dapat dijaga dan dapat dikekalkan serta dapat digunakan pada masa akan datang. Itu saja, cikgu. Itu je. Okey, thank you. Okey, betul seperti yang kawan kamu cakap. Okay, kemudahan awam ni kita patut jagalah bersama-sama. Jadi sini cikgu buat kesimpulan. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua haruslah sentiasa menjaga kemudahan awam yang telah pun disediakan oleh kerajaan secara percuma. Dan kita boleh katakan di sini kita bernasib baik sebab apa? Kita dapat ataupun mempunyai kemudahan awam yang disediakan kerajaan seperti hospital itu sendirilah. Dia dapat membantu kita daripada pelbagai aspek. Okey, jadi kita harus bersama-sama dalam menjaga kemudahan awam yang disediakan supaya kita dapat menggunakan bersama-sama dan mendapat kebaikannya sendiri. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat aplikasikanlah bagaimana cara untuk menjaga kemudahan awam ni supaya tidak dirosakkanlah dan kamu juga perlu elakkan daripada melakukan perbuatan vandalisme. Jadi di sini cikgu harap kamu elakkanlah diri daripada melakukan vandalisme. Semua budak baik kan? Ya, cikgu. Kalau budak baik patut elakkanlah diri daripada melakukan vandalisme. Okey, itu sahaja untuk unit 10. Nanti untuk kelas esok. Kelas esok, cikgu akan bagi kamu latihan pengukuhan lah berkaitan dengan unit 10 ni sebab cikgu mau tengok lagi sama ada kamu masih ingat ataupun faham dengan lebih mendalam berkaitan dengan unit 10 ni. Boleh kan? Hello? Okay. Boleh, cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab join kelas cikgu. Untuk kawan kamu yang tidak dapat masuk, nanti cikgu akan sharekan nota dengan latihan dengan dorang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih juga, cikgu, atas ilmu.
Okay, thank you. Bye. Bye.